amalan kita menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat serta kasih sayang daripadanya. Dan paling penting daripada itu, kita berharap mudah-mudahan berkat amalan yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala redha ke atas kita, dan dengan keredaan Allah taala itulah kita berharap agar pada yaumul qiyamah nanti kita dimasukkan oleh Allah taala ke dalam syurganya yang kekal abadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak berapa hari sahaja lagi kita akan menempuh bulan Ramadan. Kita akan memasuki satu bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan maghfirah, pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapi bulan Ramadan perlu kita kenal terlebih dahulu apa itu Ramadan, supaya kita masuk dalam Ramadan dia tak jadi macam kita masuk dalam bulan-bulan yang lain. Dia kena ada satu perbezaan, satu perubahan dalam kehidupan kita, dalam rutin harian kita bila sahaja kita memasuki bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bukanlah seperti bulan-bulan yang lain dari segi kelebihan yang Allah Ta'ala telah lebihkan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Kalau kita tak faham apa itu Ramadan, kalau kita tak faham kelebihan yang Allah Ta'ala letakkan di dalam bulan Ramadan yang mengatasi bulan-bulan yang lain, dikhawatiri kita akan menempuh bulan Ramadan macam kita duk lalui bulan-bulan yang lain. Dan perkara tersebut tak sepatutnya berlakulah, kerana bercanggah dengan tuntutan Ramadan itu sendiri, yang mana merupakan satu pesta ibadah kepada orang yang beriman. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlampau banyak hadis daripada Nabi SAW yang menceritakan berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun Allah Ta'ala menceritakan juga berkenaan dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, nama Ramadan itu sendiri terukir di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan berkenaan dengan Ramadan di dalam Al-Quran, menunjukkan Ramadan ini dia memang mempunyai satu kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi ini banyak berkenaan dengan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Antaranya hadis yang saya bacakan awal-awal tadi, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ni selalu kita akan dengar. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan ihtisab. Ihtisab ni apa dia? Mengharapkan janji-janji dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kalaulah tidak ada hadis yang lain berkenaan dengan Ramadan melainkan satu hadis ni sahaja pun, kita dah boleh faham nilai Ramadan tu. Dengan berpuasa dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kata kepada kita, Nabi SAW bersabda kepada kita bahawa Allah akan ampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Satu hadis ni pun kita dah kenal dah, kita dah faham dah, dan kita dah boleh agak kepentingan dan keagungan bulan Ramadan itu sendiri, sehingga dijanjikan pengampunan semua dosa-dosa yang telah lalu. Ditambah pula dengan satu hadis lagi, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, di antara intipati hadis tersebut kata Nabi, wa huwa syahrus sabri, dan Ramadan itu ialah bulan kesabaran, wa thawabuhul jannah, dan ganjaran bagi kesabaran itu ialah syurganya Allah Subhanahu wa taala. So dua hadis ni, pengampunan dosa dalam bulan Ramadan dijanjikan dengan pengampunan dosa, dan dijanjikan dengan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. So dua ni dah memadai dah kalau kita nak faham apa itu bulan Ramadan. Diberikan pengampunan dosa dan dikurniakan syurga kepada mereka-mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Mereka-mereka yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah. Apa lagi kejayaan yang lebih besar daripada seseorang itu diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Definisi kejayaan macam-macam di sisi manusia. Ada yang rasa kalau dia habis belajar universiti, dia orang yang berjaya. Ada yang rasa universiti saja tak cukup, degree ya tak cukup, kena habis master, master pun tak cukup, kena habis PhD, baru orang yang berjaya. Ada orang yang kata tak payah masuk universiti pun tak apa, janji hang kerja boleh jadi T20, gaji 10,000 ke atas, yang ni berjaya.
Ada orang yang kata dah, hang kena ada kereta besar baru orang yang berjaya. Ada orang kata tak cukup semua tu, hang kena dapat pangkat Datuk, Tan Sri baru orang yang berjaya. Macam-macam manusia bagi definisi kejayaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi definisi kejayaan apa dalam Al-Quran? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang terlepas daripada azab api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, dialah orang yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan Ramadan dijanjikan sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan diberikan pengampunan, dan bulan Ramadan bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, kita banyak dah dengar hadis berkenaan dengan Ramadan, tapi kita perlu dengar lagi hadis-hadis berkenaan dengan Ramadan sampailah dalam hati kita adanya keyakinan macam mana keyakinan yang ada dalam diri para sahabat bila dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam kehidupan para sahabat Nabi, mereka punya yakin dengan kalam Allah dan kalam Rasul ini, dan menjadikan mereka punya kehidupan hanya berteraskan dan berpandukan kepada kalam Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali dengar satu hadis sahaja tanpa perlu diulang pun, satu ayat Al-Quran sahaja tanpa perlu diulang pun, mereka mampu buat satu perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Yang itulah tujuan kita, dengar lagi dan lagi dan lagi. Kalau nak ikut, tiap tahun kita dipanggil ustaz, cakap berkenaan dengan persediaan Ramadan, cakap berkenaan dengan apa dia hadis-hadis bulan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Ni itulah benda yang sama lah, bukan ada wahyu baru turun lah. Tak ada benda tu lah juga. Tapi kita perlu dengar berulang-ulang kali untuk apa? Sampai timbulnya keyakinan dalam diri kita. Macam mana keyakinan para sahabat kepada kalam Nabi SAW. Ada satu kisah berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi satu orang sahabat Ansar. Dia orang yang berasal dari Madinah, dan dia bersama isterinya Ummu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ni dah peluk Islam awal sebelum daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah lagi. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi dah hantar sahabat seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu untuk pergi ke Madinah dan sampaikan dakwah Islam kepada orang Islam di Madinah. Dan di antara mereka yang awal menyambut ataupun menyahut seruan Islam ketika tu sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyiduna Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu bersama dengan isterinya Ummu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Nama dia sempoi sikit, Dahdah nama dia. Dal ha dal alif ha pedah Dahdah radhiyallahu taala anhu. Satu kisah menarik nak tunjukkan sahabat ni punya yakin dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ni dah lepas Nabi SAW berhijrah, adalah masa Nabi SAW duduk di Madinah tu, datang seorang sahabat Nabi. Dia mengadu kepada Nabi SAW berkenaan dengan tanah dia. Dia ada satu tanah. Dia ada sebidang tanah besar mana, wallahu alam. Dia nak usahakan tanah tersebut. Tapi satu masalah dia, dan bila mana dia nak usahakan, dia nak buat pagar dah kat tanah tu. Tapi atas tanah dia ada pokok milik orang lain. Maknanya ada orang lain pergi tanam pokok di atas tanah dia. Pokok kurma sebatang. Pokok kurma sebatang. So dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun cerita, ya Rasulullah, aku ada sebidang tanah ni, aku nak usahakan tanah tu lah ni. Mungkin dia nak buat pertanian lah kot. Maka aku nak pagar padang dia tanah aku. Tapi masalahnya, wahai Rasulullah, di atas tanah aku ni ada sebatang pokok kurma milik si fulan ni. Wahai Rasulullah, pilah saya bincang dengan dia, pujuk dia supaya dia bagilah terus pokok kurma, sebatang pokok kurma, bukan 10 batang pun. Sebatang pokok kurma tu bagilah dekat aku, senang. Supaya aku pun dapat mudah urusan aku untuk usahakan tanah milik aku ni. Maka Nabi SAW pun pergi jumpa dengan si fulan yang tanam pokok kurma tu lah. Maka Nabi pun berbincang dengan dia, boleh tak hang bagilah sebatang pokok kurma tu dekat si pemilik tanah ni. Sebagai gantinya, kata Nabi SAW, sebagai gantinya Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan pokok kurma kepada kamu dalam syurga Allah Taala. Maknanya Allah Ta'ala nak
Nabi SAW kata Allah Ta'ala akan bagi ganti pokok kurma dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila pokok kurma dalam syurga, maknanya apa? Dia pun dia masuk syurga lah, pokok kurma dia dalam syurga. So secara tak langsung dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Tapi dia ni pun satu macam ya John, enggak dia ni pun. Dia dengar bila Nabi SAW janji berkenaan dengan pokok kurma dalam syurga, dia kata tak apalah wahai Rasulullah, syurga belakang kira, aku mau pokok ni juga. Dia tak mau bagi kepada pemilik tanah tersebut. Tapi itu hak dia. Nabi SAW tak boleh buat apa. Nabi hanya boleh berunding sahaja. Maka Nabi pun berjumpa balik dengan pemilik tanah tu. Nabi kata, aku dah berunding dah dengan dia, dia tak mau. Dia tak mau bagi, dia tetap nak juga pokok kurma tersebut. Maka jadi susahlah kepada pemilik tanah. Maka cerita ni dah tersebar sikit dah, sampai dah ke mulut-mulut orang, dan sampai juga kepada Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dengar kata, siapa yang boleh bagi pokok kurma sebatang ni dekat pemilik tanah tu, maka dijanjikan pokok kurma dalam syurga Allah Ta'ala. Maka terus dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku dengar bahawa ni tuan ada buat rundingan berkenaan dengan pokok kurma ni. Kalau dapat bagi kepada tuan tanah tu, maka dapat pokok kurma dalam syurga Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, adakah tawaran ni untuk dia tu ya, pemilik pokok tu sahaja, ataupun tawaran ni tawaran yang terbuka? Kata Nabi SAW, ni tawaran terbuka. Siapa-siapa sahaja boleh dapatkan pokok kurma tu dan bagi kepada tuan tanah, maka baginya pokok kurma dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Abu Dahdah gembira bila dia dengar tu. Dia nak dapat apa? Nak dapat pokok kurma dalam syurga Allah. Bila mana pokok kurma dalam syurga Allah, kita punya pokok kurma dalam syurga Allah, kita pun tiada dalam syurga lah juga. Maka dia terus pergi jumpa dengan pemilik pokok kurma tu. Dia kata, wahai fulan, aku nak beli pokok kurma kamu ni. Maka si fulan tu pun kata, hang nak beli dengan apa? Berapa banyak nak beli ni? Maka dia kata, aku beli dengan seluruh kebun kurma aku, dengan tanah-tanah aku, dengan rumah aku sekali, hang ambil lah. Jadi dia ada satu kebun kurma. Dalam kebun kurma tu lah ada rumah dia. So dia bagi semua sekali, dengan kebun, dengan pokok, ratusan pokok, hampir 600 batang pokok kurma. Dia ada dalam kebun dia. Rumah dia pun ada dalam tu. Maka dia kata, hang ambil lah semua tu, hang bagi dekat aku sebatang ni, boleh tak? Yang si John ni, dia kurma dalam syurga pun tak nampak, dia tak mau. Kurma ni dia nampak memang besar. Ini kalau okey lah, ini kalau cantik lah, clear. Dapat apa? Dapat pokok, dapat tanah sekali, dengan rumah kawan tu pun dia dapat. Okey, aku setuju, dia kata, aku jual benda ni kepada kamu, dengan gantinya apa dia? Kamu punya kebun kurma dengan rumah-rumah kamu sekali, kamu bagi kepada aku. Okeylah. Dia ni pun seronok. Balik lari kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya dah dapat beli dah wahai Rasulullah. Bagilah pokok kurma sebatang ni kepada pemilik tanah tersebut. Nabi pun heran. Aku bagi offer syurga pun kawan tu tak mau. Nak beli dengan apa? Oh ya Rasulullah, aku beli dengan kebun aku wahai Rasulullah, dengan tanah aku dan dengan rumah aku. Dan Nabi SAW gembira dan takjub mendengarkan bagaimana sahabat ni sungguh-sungguh nak dapat apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Abu Dahdah, wahai Abu Dahdah, seolah-olahnya wahai Abu Dahdah, aku sedang melihat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pokok kurma yang dijanjikan kepada kamu. Dah ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunggu mati masuk dalam syurga, dapat dah menikmati pokok kurma dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lari pula Abu Dahdah balik ke rumah dia. Balik ke rumah dia, panggil bini dia. Ya Umma Dahdah, wahai Ummu Dahdah, keluar daripada rumah ni, jom keluar. Apa ni, siapa ni abang? Tak siapa-siapa so keluar daripada rumah. Dah abang dah jual dah rumah kita. Rumah ya ke? Dah rumah dengan tanah dengan kebun, semua ni abang dah jual dah. Jomlah ni keluar daripada rumah. Abang jual apa siapa abang? Apa yang abang beli, yang abang kena jual benda ni semua ni? Beli banglo ke, beli private jet ke apa ke, beli ni benda besar ni, satu aset yang besar abang jual ni. Dah abang jual dengan membeli membeli pokok kurma di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pun cerita janji Nabi SAW, siapa beli pokok sebatang pokok kurma tu, bagi kepada pemilik tanah, dapat pokok kurma dalam syurga Allah Ta'ala. Apa reaksi isteri kepada Abu Dahdah radhiyallahu anhu? Ni isteri siapa? Isteri Abu Dahdah lah, bukan isteri saya. Isteri kita lu mampu kita balik keluar rumah, abang dah jual dah rumah. Dapat apa abang? Pokok kurma dalam syurga abang. Syurga mah tak apa, malam ni kita nak tidur mana abang?
Ini kan bini kita lah. Ni bini sahabat Nabi SAW. Dalam hati dia pun ada iman yang sempurna. Janji apa, dia yakin kepada janji Allah dan Rasul. Bila dia dengar kata dia dapat pokok kurma dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, abang, sepanjang saya kenal abang, yang ni lah abang punya perniagaan yang paling menguntung, yang paling menguntungkan. Cepat-cepat dia pun angkat anak dia. Ada riwayat menyebutkan ketika tu dalam mulut anak dia duk ada buah kurma. Dia korek buah keluar buah kurma tersebut. Dia kata apa? Buah keluar. Kita dah dapat pokok kurma dalam syurga Allah. Kita tak perlu dah benda ni. Dia buah keluar, dia tinggalkan kurma yang ada dalam karung-karung yang disimpan pun dituang semua. Kita dah jual dah semua ni, tak mau dah semua ni. Pasal apa nak dapat syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan pokok kurma dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sahabat yang yakin satu janji Nabi SAW sahaja mampu membuat satu perubahan yang besar dalam kehidupan mereka, dan mereka tak rasa rugi, tak rasa apa pun, kerana tujuan kehidupan mereka nak dapat redha Allah dan Rasul. Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu anhu, dia wafat ketika mana peperangan Uhud. Dia mati syahid dalam peperangan Uhud, ditikam, ditombak dadanya oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Masa tu Khalid Al-Walid belum peluk Islam lagi. Khalid Al-Walid dia lambat sikit masuk Islam. So dalam peperangan Uhud, dia telah gugur syahid, dan Nabi SAW menguruskan jenazah dia. Bahkan Nabi SAW sampai di tanah perkuburan, sampai dia dikebumikan. Habis kebumikan Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu, maka Nabi SAW naik kenderaan Nabi, naik unta Nabi SAW. Nabi bawa unta tu pelan lah, Nabi bawa slow lah, macam duk pikir sesuatu kan. Kita bila kita kadang-kadang duk fikir macam-macam, kita bawa motor ke bawa kereta, kita bawa slow, orang belakang horn baru kita sedar, laju sikit kan, kita duk fikir. Maka Nabi pun macam tu lah, Nabi bawa slow. So sahabat kata kami ikut belakang Nabi SAW. Adab sahabat dengan Nabi, sahabat takkan potong Nabi SAW. So Nabi slow, mereka pun slow ikut ke belakang. Habis tu Nabi, setelah beberapa lama jalan, Nabi kalih kepada sahabat, Nabi kata, aku sekali lagi nampak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala pokok-pokok kurma dijanjikan kepada Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu anhu, yang bertandan-tandan, yang wangi, yang dia harum baunya, yang bertandan-tandan, yang cantik, yang subur, telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga untuk Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Ini orang yang janji dengan kalamullah, dengan kalam Allah dan juga kalam Nabi SAW. Jadi penting kita dengar hadis ulang. Kita sekali memang tak jalan, kita kena ulang sampai benda tu menjadi satu keyakinan dalam diri kita. Bila kita dengar sahaja, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, radio nanti keluar, TV nanti keluar, ustaz ni cerita hadis ni, selalu kita dengar lagi-lagi, supaya sampai betul-betul yakin dalam diri kita, siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, harapkan janji-janji Allah Ta'ala, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Yakin sungguh-sungguh puasa ni Allah nak ampun dosa aku ni. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sembahyang tarawih dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, pun sama juga Allah nak ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. So dia mai sembahyang tarawih dengan apa? Dengan perasaan, ya Allah, ampunkanlah dosaku dengan berkat tarawih yang aku dirikan. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang sembahyang bersama dengan imam sampai selesai imamnya sembahyang tarawih lah. Sembahyang tarawih dengan imam, kalau imam buat 8, dia buat 3 witir sebelah, dia pun buat sebelah juga. Kalau imam buat 23, 20 tarawih 3 witir, dia pun buat 23 juga. Maka kata Nabi SAW, apa ganjarannya? Diberi ganjaran seperti mana qiyamul lailah, dia beribadat sepanjang-panjang malam tersebut. Malam ni bila? Mula daripada azan maghrib sampai sebelum azan subuh, tu semua malam. Ada siapa-siapa boleh ibadat mula daripada maghrib, habis azan subuh dia habis dia punya ibadat. Tak boleh dah, hampir mustahil lah. Kita ada macam-macam urusan, makan, minum, tidur, rehat, apa semua, macam-macam kita nak buat sepanjang malam. Hampir mustahil orang yang boleh beribadat full, tanpa leka sekelip mata sekalipun antara maghrib sampai subuh. Tapi Nabi SAW janji, siapa yang sembahyang tarawih bersama-sama dengan imam sampai habis, selesainya imam bagi salam terakhir witir tu, dia pun bagi salam, maka diberikan ganjaran kepadanya macam malam tersebut dia tak tidur langsung. Dia beribadat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hakikatnya dia rehat, dia tidur.
Jadi janji ini janji daripada Nabi SAW. 30 malam dia boleh sembahyang penuh tarawih bersama dengan imam. Maka bayangkan seolah-olah sebulan Ramadan tu dia tak tidur dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So mai sembahyang tarawih dengan perasaan, dengan yakin benda tu nak dapat pahala ibadat sepanjang malam ni. Bulan lain tak dapat. Bulan lain tak ada tarawih, mana ada tarawih. Bulan ni ada tarawih. So mai dengan keyakinan tu. Yang ni ihtisab. Yang ni yang kata man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Selalu kita dengar ihtisab. Apa tu ihtisab? Mengharapkan janji dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mai sembahyang tarawih pun dengan keyakinan yang macam tu, maka kita akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga di dalam bulan Ramadan satu perkara yang kita tak boleh pisahkan, iaitulah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran yang merupakan petunjuk kepada umat manusia. Jadi bila Allah Ta'ala sendiri sebut di dalam Al-Quran, tidak ada mana-mana perkataan, tidak ada mana-mana ayat, bahkan tidak ada mana-mana titik dalam Al-Quran sekalipun yang sia-sia. Maknanya ada mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Dikaitkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Allah habaq kepada kita, bulan Ramadan lah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Menunjukkan ada hubungan di antara Ramadan dan Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala telah pilih bulan Ramadan bukan sahaja untuk diturunkan Al-Quran, bahkan semua kalam-kalam Allah, keempat-empat kitab yang diturunkan, baik Taurat, Injil, Zabur, hatta Al-Quran sekalipun, kesemuanya diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi bulan ni bulan yang mempunyai kaitan yang rapat dengan kalamullah. Maka tak sepatutnya sekiranya kita tinggalkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bacalah Al-Quran dengan jumlah yang lebih daripada yang kita duk baca dalam bulan-bulan yang lain, supaya nak membezakan yang ni bulan Al-Quran, hadza syahrul Quran, ni bulan Al-Quran. So dia tak boleh sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan lain pun kita baca ada Al-Quran, bagus dah. Tapi Ramadan bagi lebih sikit. Bagi lebih sikit. Kalau boleh lebih banyak lagi baguslah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, luar daripada bulan Ramadan, dia akan khatamkan Al-Quran sehari sekali. Sehari sekali, bukan sebulan, bukan setahun. Sehari sekali. So sebulan 30 hari dia akan khatamkan Al-Quran. Sebulan 30 kali. Kita 30 kali itu seumur hidup lah kot kan? Sebulan 30 kali Imam Syafi'i khatamkan Al-Quran. Banyak adalah tu sebulan 30 kali tu. 2 bulan 60 kali, macam itulah berikutnya dia akan buat. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, patutnya kalau kita punya fikiran lah, Imam Syafi'i punya level ni tak payah tambah dah kot. Maintain sudahlah 30 kali khatam Al-Quran dalam sebulan. Dah banyak dah tu. Tapi adakah Imam Syafi'i maintain? Tak. Dia tambah juga bacaan Al-Quran dia dalam bulan Ramadan. Nak tunjukkan beza. Yang ni bulan Al-Quran, yang ni aku tak boleh baca sama macam aku duk baca dalam bulan-bulan yang lain. Walaupun hakikatnya dia baca tu dah banyak lah, tapi dia perbanyakkan lagi. Kalau dalam bulan yang lain sehari sekali, dalam bulan Ramadan sehari 2 kali dia khatamkan Al-Quran. Pagi sekali, malam sekali. Pagi sekali, malam sekali. Maka sehari 2 kali, sebulan 30 kali 2, 60 kali khatam Al-Quran. Tapi dia bukan kata 60. Riwayat menyebutkan Imam Syafi'i khatamkan Al-Quran 61 kali. Satu mai ke mana? Satu mai dalam sembahyang tarawih dia. Satu hari 1 juzuk, satu hari 1 juzuk, 30 hari 30 juzuk. So 60 tambah 1, 61 kali apa dia khatam Al-Quran Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam bulan Ramadan. Menunjukkan apa? Beliau pun memberi penekanan yang lebih kepada Al-Quran bila masuk bulan Ramadan. Kita yang mana kita duk baca ni, mungkin sekarang kita baca sehari 2-3 muka ke apa ke, maka Ramadan kita cuba usahakan sehari 1 juzuk. Habis Ramadan kita khatamkan Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang tu pun dah besar mai rahmat dah. Yang tu pun dah bagus dah. Ada orang dah boleh khatam 2 kali, alhamdulillah. Pagi dia baca 1 juzuk, lepas subuh, malam dia baca lagi 1 juzuk sebelum tidur.
So 15 habis 15 Ramadan tu dia khatam sekali dah. Lepas tu sampai 16 sampai habis dia khatam lagi sekali, 2 kali. Lagi bagus, alhamdulillah. Bacalah Al-Quran. Kalau tak boleh nak satu juzuk pun bacalah, bagi tunjuk pada kita. Kata apa dia, bulan ni bulan istimewa, bulan ni ada kaitan khusus dengan Al-Quran. Tak boleh baca satu juzuk 2-3 helai, tak apa, 2-3 helai tu pun bacalah. Janji baca. Ramadan tanpa Al-Quran macam makan nasi tak boleh lauk. Tahu kan, makan nasi tak boleh lauk. Boleh kenyang ah, boleh kenyang awak, tak boleh kenyang. Tengok Bangla makan macam mana. Tu macam yang timbun, tu bawang kecil ada buat tepi lauk. Dia boleh bagi, dia boleh kerja kontrak dengan badan mau kuat. Kenyang-kenyang ah. Sedap dah cerita dia, sedap dah. Boleh makan kan kita macam tu. Kita tak boleh masuk ah. Kan tak ada kuah campur, tak ada apa dia ya ayam ke ikan sotong mau ke tepi, kita tak boleh nak makan. Kenyang memang kenyang. So Ramadan kalau kita tak baca Al-Quran, sah tak puasa kita? Berdosa ke? Tak berdosa. Puasa sah. Memang sunat baca Al-Quran. Tapi macam makan nasi tak boleh tadi itulah. Kenyang-kenyang tapi tak sedap. Tak sempurna. Tak sempurna satu hidangan tu. Ramadan tanpa Al-Quran tak sempurna bulan Ramadan kita ni. Maka buat satu hubungan dengan Al-Quran apa dia di dalam bulan Ramadan. Baca Al-Quran jangan dengan jumlah yang banyak, lebih daripada kita baca dalam bulan-bulan yang lain. Kalau para salafus soleh masuk bulan Syaban, yang mana yang duk meniaga mah tutup kedai-kedai mah. Bila masuk bulan Syaban, pasal apa? Mulakan dah bagi tumpuan kepada pembacaan Al-Quran. Bahkan mereka panggil bulan Syaban ni sebagai Syahrul Qurra, bulan kepada pembaca Al-Quran. Dia nak perangai enjin, kadang-kadang nak masuk satu Ramadan mau nak perangai enjin, takut tak hangat enjin tu sampai ke hujung, tak hangat lah sekali. So perangat awal bang, masuk Syaban mula baca dengan jumlah yang banyak. So bila masuk Ramadan, teruskan apa dia momentum pembacaan Al-Quran tersebut. Mula daripada bulan Syaban, ada yang mula daripada bulan Rejab pun ada juga. Ikutlah masing-masing macam mana kita nak mulakan membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak tersebut. Dan satu lagi yang terakhir lah, nak sebut dulu banyak lah, tak ada, kita masa pun singkat. Satu lagi perkara juga saya nak sebutkan berkenaan dengan beberapa masa nanti di dalam bulan Ramadan yang kita, maksud saya lah beri peringatan pada diri saya sendiri, bagilah tumpuan khusus kepada beberapa masa yang ada dalam Ramadan. Ramadan keseluruhannya, mula bang maghrib hari Rabu ni, insyaAllah kita puasa Khamis, maghrib hari Rabu tu kita dah masuk dah bulan Ramadan. Masuk saja bulan Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, kesemua masa tersebut memang masa yang bernilai. Kita tak selayaknya dan tak sepatutnya kita habiskan dengan perbuatan ataupun perkara yang lara, yang sia-sia, apatah lagi na'udzubillah orang yang melakukan dosa. Lagi-lagilah tak patut dan tak layak kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tetapi ada masa-masa yang tertentu dalam bulan Ramadan ini yang perlu kita bagi perhatian yang khusus. Yang pertama ketika waktu sahur. Waktu akhir-akhir malam. Maka beberapa ibadah bila kita bangun sahur sahaja, ini pentingnya kita bangun sahur. Walaupun hukum sahur itu sunat, tak bersahur pun sah berpuasa, sah puasa kita tu, tapi bangunlah sahur pada akhir malam. Bukan sahur lepas tarawih, tu bukan sahur, itu moreh. Sahur ni waktu akhir malam, dan disunatkan untuk kita takhirkan, melewatkan. Contoh subuh pukul 6 suku kan, subuh 6 suku, maka kita makanlah pukul 5.30 ke 5.45 ke 6 tu dah kalang kabut sikit lah, sebelum pada tu lah, dan bagi ada masa sikit. Dan bila kita bangun sahur, yang pertama kita dapat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kata orang yang sahur. Bangun makan dapat selawat daripada Allah dan malaikat. Besar dah, rahmat dia besar. Dapat rahmat, dapat besar apa dia, ganjaran dia besar, dapat pahala menyelisihi ahlul kitab. Kata Nabi SAW, orang ahlul kitab mereka pun puasa juga. Yahudi Nasara mereka puasa. Bezanya apa dia? Mereka tidak bersahur dan kita bersahur. So dapat pahala menyelisihi ahlul kitab, pahala lagi. Kemudian tuan-tuan, waktu tersebut habis kita makan sok apa semua, dapat ganjaran daripada Allah, dapat rahmat, keberkatan yang begitu banyak dengan sebab kita bersahur sahaja. Habis tu dia tiada masa kan, gap. Sebelum kita nak semayang subuh, sebelum tunggu azan subuh, jangan pi landing time tu bukan landing time. Tu bukan masa nak tidur. Yang tu masa tu sangat-sangat berharga. Luar pada Ramadan mungkin susah kita nak jumpa masa tu.
kan sebahagian kita lah mungkin agak susah bangun-bangun selalu sembahyang subuh terus, bangun sembahyang subuh terus. Nak ada masa tu dia susah sikit. So Ramadan kita sebabkan kita bangun untuk nama sahur ni, maka waktu tu mudah kita dapat, dan waktu tu very precious time, waktu yang sangat-sangat bernilai. Waktu tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran beberapa kali berkenaan dengan waktu sahur. Allah menceritakan sifat waliullah, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum bil ashari yastaghfirun, mereka selalu beristighfar kepada Allah pada waktu sahar, pada waktu sahur itulah akhir-akhir malam. So satu amalan kita dapat buat, amalan wali Allah, iaitu membaca istighfar, iaitu minta ampun kepada Allah lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun angkat tangan ke, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ataupun sembahyang taubat 2 rakaat ke, lagi cantik. Apa-apa sajalah yang berbentuk istighfar ni kita buat pada waktu tersebut. So dapat taufik yang tu. Satu lagi yang tu juga waktu khusus penerimaan doa sebelum subuh. Waktu sebelum subuh ni waktu khusus penerimaan doa. Habis dah makan apa semua, ambil wuduk semua, angkat tangan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa? Doa keampunan. Doa lah lagi apa-apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi amalan yang dianjurkan oleh para ulama, yang ni orang kata amalan ekspres. Amalan ekspres nak jadi wali Allah. Nak jadi, maknanya amalan ekspres nak menjadikan hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tersebut. Waktu dekat-dekat dah subuh tu, baca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ini kita baca Al-Quran dengan tengok Al-Quran, bukan baca melalui hafalan. Walaupun dia hafal sekalipun, kaedahnya kata para ulama, baca Al-Quran dengan melihat mushaf. Tak kira lah selai ke 2 helai ke, tengoklah apa banyak yang kita mampu. Siapa yang boleh amalkan perkara tersebut, kata para ulama, 40 hari dia amalkan. 40 hari. So Ramadan dah 30 dah, tambah lagi 10 dalam bulan Syawal. Maka dia akan rasakan keterdekatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yang tu pun kita mampu amalkan juga di dalam bulan Ramadan ni. Amalkan baca Al-Quran dengan melihat mushaf. Satu lagi waktu yang paling bernilai, iaitulah waktu hampir-hampir berbuka puasa. Waktu dekat-dekat nak buka puasa tu, maknanya 15 minit, setengah jam sebelum buka puasa. Yang tu pun waktu bagi penumpuan khas. Waktu tu kalau boleh kita dah settle dah kita punya hidang-hidang makan apa semua. Tak mau sampai radio bang, surau, masjid dah bang dah, duk sibuk, duk bubuh makan atas meja lagi, yang tu yang ni. Lagi teruk lagi duk ada kat pasar Ramadan, tak balik-balik lagi mangkak lah. Balik awal lah. Balik awal. Setengah jam, 15 minit tu patut semua dah ready dah atas meja. Masa tu duduk di depan makanan kita. Waktu tu lah waktu hati kita paling lembut sekali. Petang tu kandungan gula dalam darah kita paling rendah. Daripada pagi kita tak makan, petang tu lah memang lembek tu. Time tu lah time paling lembek. Time tu lah nafsu kita paling lemah dan hati kita paling lembut. Time tu lah angkat tangan doa, ya Allah ampunkanlah aku, ayat mata nanti keluar. Kita time kenyang mau nak menangis tak ada, gelak banyak. Gendang gendut tali, kecapi, kenyang perut, senang hati. Kenyang perut ni dia nak gelak, dia tak ada nak menangis orang kenyang ni. Tapi dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemah macam tu, angkat tangan doa ni mudah nak menangis. Api neraka Allah Ta'ala tak boleh padam dengan 7 lautan, tapi dengan titisan air mata kita takut kepada Allah. Kerana dia teringatkan dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah, mampu memadamkan api neraka yang nak bakar kita ni. Na'udzubillah min zalik. Maka gunakan masa tu minta ampun pada Allah. Mintalah hajat-hajat apa pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tu. Masa tu dekat sangat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tersebut. Ada anak isteri kita, biasakan mereka pun sekali dah hidang dah makanan. Okey, sekarang semua duduk doa. Tak ada doa ramai-ramai, tak apa, doa sendiri-sendirilah, masing-masing ada hajat dia dengan Allah Ta'ala. Angkat tangan doa. Lepas tu azan, makan, buka puasa. Maka waktu tu jangan kita gunakan nak buat benda sia-sia lah. Sementara tunggu buka puasa tengok drama, itu mah sia-sia. Tutup TV mau time tu. Habis kuat pun buka tu radio, nak dengar apa dia bang, cukup tu pun. Jangan lebih daripada tu. Dan gunakan masa tu sungguh-sungguh untuk doa pada Allah, untuk istighfar, untuk minta ampun dan minta apa-apa hajat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cukup kot sekarang tu untuk pagi ni. Nak cakap banyak lah berkenaan dengan Ramadan, tapi saya pun nak balik. Bapa saya nak pergi umrah, sebulan puasa Ramadan
di Mekah, bapak saya, mak saya ni, saya tahu ni saya tak raya lah. Mak bapak tak ada, kita nak raya apa? Kita nak raya apa? Saya dah mak bapak lah, nak sonok nak raya pun. Tahun ni mak bapak saya sebulan raya di sana, puasa di sana. Raya kelima pun dia mati balik mai. Tak apalah, Allah Ta'ala pilih. Ini pun satu perkara besar juga. Buat apa dia, umrah dalam bulan Ramadan ni dapat pahala macam haji. Satu hadis menyebutkan perkara tu. So tak apalah, daripada buat umrah dia pergi hantar daripada Ustaz. Maka cukup sekadar tu untuk pagi ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah silap dari kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah dalam bulan Ramadan kita akan jumpa 2 kali lagi lah ke waktu tarawih bersama dengan tazkirah Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.